Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-7 siri Ultraman Deca. Tapi awal-awal aku nak bagi tahu kat korang yang episod ke-7 ni memang terbaik gila lah. Masa aku buat video pasal episod yang ke-6 siri Ultraman Deca, aku ada bagi tahu yang aku teringin sangat nak tengok macam mana si Kengo Manaka tu boleh terbang masuk ke dalam bumi. Sama ada dia masuk sebagai Ultraman Trigger ke apa, tak kisahlah kan. Tapi aku nak tahu sangat macam mana dia boleh tembus penghadang yang dibuat oleh The Sphere tu. Lepas tu ada seorang brother ni, dia komen, dia kata, alah dia kan Ultraman, mesti lah boleh pergi ke mana-mana dengan mudah. Brother tu confident sangat lah aku rasa. Sebab dalam episod ke-7 ni ada bagi tahu cara macam mana si Kengo tu boleh tembus masuk ke dalam bumi. So apa jawapan kepada persoalan tu? Kejap lagi aku cerita. So first dalam episod ni kita ditunjukkan keadaan di planet Mareh. Rupa-rupanya kat planet Mareh The Sphere datang menyerang juga dan mengancam keselamatan orang-orang dari bumi yang tinggal kat sana. Tapi muncullah ada ahli-ahli guard select yang original, iaitu seperti Kengo Manaka, Akito dan juga Captain Tatsumi yang membantu untuk melindungi penduduk-penduduk bumi tu. Malah si Kengo Manaka ni turut bertukar menjadi Ultraman Trigger untuk berlawan dengan The Sphere. Kat Mareh tu juga, tiba-tiba Yuzare muncul depan Kengo Manaka. Tapi Kengo bila dia tengok Yuzare tu, dia kata, ini bukan Yuzare yang aku kenal ni. Ni Yuzare lain ni. So, siapakah Yuzare tu sebenarnya? Adakah Yuzare tu dari universe yang berbeza? Aku tak tahu. Mungkin kita boleh dapat jawapannya dalam episod-episod yang akan datang. Tapi kemunculan Yuzare tu bukanlah kemunculan yang sia-sia, sebab si Yuzare tu telah memberikan 4 keping kad dan juga 1 pedang kepada Kengo. 3 keping kad tu adalah 3 kad jenis-jenis Ultraman Trigger, iaitu Power Type, Sky Type dan juga Multi Type. Yuzare tu juga ada bagi 1 kad The Sphere kepada Kengo Manaka dan kemudian dia telah mengarahkan Kengo untuk pergi ke planet bumi, sebab bumi pun ada masalah pada ketika tu. Tapi itulah masalah kepada Kengo pula ialah macam mana dia nak masuk ke dalam bumi sebab ada penghadang yang dibuat oleh The Sphere tu. Mujurlah dengan bantuan saintis genius iaitu Akito. Dia telah mengambil tenaga daripada kapal angkasa The Sphere dan dimasukkan ke dalam kad The Sphere. Jadi dengan kad The Sphere tu, Kengo boleh menggunakan tenaga The Sphere tu supaya dia dapat menyerupai The Sphere untuk menembusi penghadang yang telah melitupi bumi. Jadi bolehlah Kengo yang bila dia dah bertukar menjadi Ultraman Trigger, dia masuk ke dalam bumi. Sementara tu kat bumi, muncul sesungut yang banyak kat tengah-tengah bandar dan membuat kacau. Kanata telah diarahkan untuk pergi ke sana dengan menggunakan Guards Falcon, tapi Kanata telah diserang dan menyebabkan dia pun bertukarlah menjadi Ultraman Deca. Bila dah tukar menjadi Ultraman Deca, tengok-tengok Deca kena belit pula dengan sesungut tu sampai tak boleh bergerak. Lepas tu tanpa disangka-sangka, muncullah Ultraman Trigger dan membebaskan Ultraman Deca daripada belitan-belitan sesungut tu. Dan kemudian sesungut tu menghilangkan diri buat seketika lah. Kanata dan Kengo pun bertemu buat kali pertama dan masing-masing suruh merahsiakan identiti diorang daripada pengetahuan orang lain. Lepas tu Kanata pun bawalah Kengo masuk ke dalam HQ Guard Select untuk bertemu dengan Captain Murahoshi, timbalan Captain Kaizaki, Ryumon, Kirino dan juga robot Hanejiro. Rahsia Kengo hampir terbongkar bila Ryumon tanya kepada Kengo macam mana dia boleh sampai ke bumi dan macam mana dia boleh tahu semua benda yang berlaku kat Mareh. Tapi Kengo cakap kepada Ryumon yang dia telah dihantar menggunakan mesin teleportasi yang telah dicipta oleh Akito. Tapi bila Captain Murahoshi tanya kepada Kengo mana mesin tu, Kengo terpaksa cakap yang mesin tu dah rosak. Tapi hakikatnya mesin tu mana wujud. Tapi demi untuk menjaga rahsia Kengo, terpaksalah dia berbohong. Tak lama selepas tu, muncul seekor raksasa kat tengah-tengah bandar yang bernama Sphere Megaloto. Megaloto ni lah yang keluarkan sesungut awal-awal tadi. Megaloto ni kita semua tahu dia adalah raksasa terakhir yang berlawan dengan Ultraman Trigger dalam episod terakhir siri Ultraman Trigger. Dan masa tu Ultraman Trigger memang dah berjaya lah memusnahkan Megaloto tu. Tapi tak tahulah macam mana kali ni si Megaloto tu boleh hidup semula. Cuma kali ni Megaloto tu bukanlah macam Megaloto yang biasa tau. Timbalan Captain Kaizaki kata dia telah bergabung dengan The Sphere untuk dia lahir semula dalam bentuk baru. Nusa Dese yang cuba nak menghampiri Megaloto tu kena serang dan menyebabkan Nusa Dese pun terhempas. Lepas tu Kanata dan Kengo keluar dari Nusa Dese dan diorang pun bertukarlah menjadi Ultraman Deca dan juga Ultraman Trigger. Bila dah bertukar menjadi Ultraman, serangan Deca dan Trigger tak memberi kesan apa-apa langsung kepada Megaloto tu. Megaloto tu tak bergerak walau seinci pun sebab Megaloto tu memang kuat gila weh.
Tapi lepas Ultraman Deca berubah bentuk menjadi Strong Type dan Ultraman Trigger bertukar bentuk menjadi Power Type, barulah serangan-serangan diorang yang bertubi-tubi ke arah Megaloto tu berjaya menggerakkan Megaloto tu. Lepas tu, Kengo pun menggunakan pedang yang diberikan oleh Yuzare yang bernama Ultra Dual Sword. Kengo pun dia swipe kat Power Type dekat Dual Sword tu dan lepas tu dia melepaskan serangan Deracium Impulse ke arah Megaloto, dan bila serangan tu kena kepada Megaloto menyebabkan badan Megaloto tu cedera. Megaloto cuba nak serang balik guna sesungut dia ke arah Ultraman Trigger, tapi Ultraman Deca berjaya datang dan menghalang serangan tersebut. Dan lepas tu Kengo dia swipe kat Multi-Type pula dekat Dual Sword tu dan melepaskan serangan Dual Zephyrion Break kepada Megaloto. Ingatkan pada masa tu Ultraman Trigger dah berjaya lah memusnahkan Megaloto, tapi sekali masa tu tiba-tiba Kengo mendengar suara Carmira dari dalam badan Megaloto, dan kemudian Megaloto tu dia bukan musnah terus dia berubah menjadi asap hitam dan hilang buat seketika. Kengo pun tak sangka yang Carmira tu boleh muncul balik bersama-sama dengan Megaloto, sedangkan dia tu dah musnah 10 tahun yang lalu. Apa yang jadi lepas tu, kita kena tunggulah episod yang seterusnya. Tapi sekali lagi aku nak cakap, episod kali ni memang perform teruk weh. Aku paling kagum bila dapat tahu jawapan tentang cara macam mana si Kengo tu boleh masuk ke bumi dan dia boleh berjaya melepasi penghadang yang telah dibuat oleh The Sphere. So memang kat sini kita boleh kata usaha Akito, iaitu saintis genius itulah yang telah menyebabkan si Kengo tu dapat melepasi penghadang tu dan masuk ke dalam bumi. Makin lama makin menarik siri Ultraman Deca ni, dan aku memang tak sabar menantikan episod yang seterusnya.